Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 1 SK Kampung Kota. Hari ini kita sambung kelas PPR Sains kita untuk tajuk penyerapan dengan tajuk kecil yang baru iaitu kepentingan objek menyerap dan objek tidak menyerap air. Kepentingan yang kita dah belajar ni, ada objek yang boleh serap air, ada objek yang tidak boleh menyerap air. Nak tengok apa kepentingan bagi kedua-dua jenis objek yang macam ni lah, punya sifat macam ni, okey? Jadi kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 76. Okay, jom kita lihat apa yang nak disampaikan dalam topik ni. Apakah kepentingan objek yang boleh menyerap air? Perhatikan contoh situasi ini. Nak tengok kenapa ada objek yang boleh menyerap air. Apa kepentingannya? Apa kegunaannya? Okey. Kita lihat apa kawan kita tanya ni. Nyatakan kepentingan objek menyerap air dalam situasi ini. Kita tengok situasi pertama. Yang baby ni baru mandi kan? Okey, baru mandi. Ayahnya baru bawa dia keluar daripada bilik air. Kita baca sini. Kotak kuning ni. Badan adik basah selepas mandi. Ayah mengelap adik dengan tuala. Ayahnya gunakan tuala warna biru tu untuk lap badan adik yang basah. Kenapa nak guna tuala? Kenapa tak guna plastik ataupun tak guna baju hujan ke? Kenapa guna tuala? Sebab tuala tu boleh mengeringkan air yang ada pada badan selepas mandi. Okey? Tengok situasi seterusnya. Tengok kucing tu. Kenapa kucing tu tangan dia? Kaki dia. Okey, tu kakinya berdarah. Apa kawan kita buat tu? Okey. Mengapakah berbola kapas? Apa itu berbola kapas? Berbola kapas ni kalau kamu tengok yang kawan kamu pegang tu, dia macam kapas tapi bentuk bulat besar. Okey? Mengapakah berbola kapas digunakan untuk mengelap luka? Kenapa nak guna berbola kapas? Kenapa tak gunakan pinggan plastik kau nak lap darah tu ke kan? Luka tu kan? Sebab apa? Berbola kapas boleh menyerap air atau darah lah. Sebab apa boleh menyerap darah? Darah tu dalam bentuk cecair. Bersifat cecair macam air. Senang kita nak serap supaya lukanya tu tak terus mengalir darah. Okey, tekap situ berbola kapas untuk serap darah yang keluar yang mengalir. Okey, nak berhentikan dengan cepat pendarahan tu. Okey. Tengok pula ibu ni. Ibu ni buat apa ni? Ibu tu sedang mengemop lantai. Dia mengemop lantai guna apa? Guna kayu mop. Apa ada pada hujung kayu mop ni? Dia ada macam kain yang rambut kita panggil apa selalu bahagian untuk lap tu. Tapi dia bersifat menyerap air bahagian yang tu lah. Okey. Sebab tu air mudah diserap, air yang pada lantai tu mudah diserap dengan menggunakan mop. Okey. Itu antara kepentingan objek yang menyerap air. Untuk keringkan badan, untuk lap luka yang berdarah dan juga untuk mengelap lantai yang basah. Okey. Kita tengok seterusnya. Apa cikgu ni cakap? Berikan kepentingan objek lain yang boleh menyerap air dalam kehidupan kamu. Kita tengok contoh-contoh lain. Apakah fungsi-fungsi lain? Objek lain yang boleh menyerap air? Tengok ibu ni sedang buat apa? Ibu ni sedang mengelap jak. Tahu jak? Jak yang jak mak kamu buat air kan? Okey, jak kaca tu. Okey. Bagaimanakah ibu mengeringkan jak? Ibu tu keringkan jak guna apa? Dia lap guna apa ni? Dia menggunakan kain lap. Okey, kain lap kita dah tahu, kain lap ni dia berbulu, okey, dia kain dan dia bersifat menyerap air. Okey, mudah menyerap air. Okey, jadi sesuai lah untuk kita lap jak gunakan kain lap. Okey. Kalau guna plastik susah lah. Tak boleh nak kering lah, basah juga, lembab sebab plastik tu tak serap air. Okey. Tengok kawan kita ni Imran ni, dia berpeluh, dia baru balik main badminton. Dia bila berpeluh dia buat apa? Bagaimanakah Imran mengelap peluh? Imran nak lap peluh ni dia guna apa? Dia gunakan sapu tangan untuk lap peluh dia. Okey. Kalau tak nanti berpeluh turun kat muka apa semua basah-basah. Okey. Jadi ambil kain sapu tangan, lap muka bagi kering. Okey. Baru selesa. Okey.
Itu antara kepentingan bagi objek-objek lain yang boleh menyerap air. Untuk lap peralatan, untuk lap peluh. Okey. Kain lap untuk lap peralatan di dapur. Kain sapu tangan untuk mengelap peluh. Okey. Itu adalah kepentingan objek-objek yang menyerap air. Ini untuk objek yang tidak menyerap air. Jom kita baca. Apakah pula kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air? Bincangkan. Kita tengok objek yang tak boleh serap air. Kita tengok dahulu tong besi. Tong drum ni. Ada orang panggil tong drum, ada orang panggil tong besi. Okey, baca kotak kuning ni. Okey. Tong besi ni dia bersifat tidak serap air. Air tak boleh diserap. Bila tak boleh diserap, maksudnya air tak boleh tembus permukaan dia. Okey, jom kita baca situ. Tong besi dapat menadah dan menyimpan air hujan. Sebab itulah tong ini bersifat tidak menyerap air, jadi digunakan untuk menyimpan, untuk menadah air hujan. Sebab apa? Tong tu permukaannya tidak serap air. Bila tak serap air, air tak boleh tembus macam cikgu cakap tadi. Kalau kain, bayangkan kalau tong tu buat daripada kain. Bila kamu tak ada air, air tu boleh serap masuk kat dinding dia, boleh keluar kat sebelah. Jadi apa jadi? Air tak boleh ditadah. Air akan terus mengalir keluar daripada dinding kain. Kalau yang ni, sebab tong tu bersifat tidak menyerap air, air tak boleh nak keluar, tak boleh diserap masuk ke permukaan tong. Jadi tong itu mampu menadah dan menyimpan air hujan. Okey? Tengok seterusnya. Kawan kita ni, abang ni, dia sedang berjalan dalam hujan, dia menggunakan payung. Okey, baca sini. Payung plastik dapat menghalang kita daripada terkena air hujan. Payung plastik tu kain dia. Kain dia tu kain special, bukan kain biasa, bukan kain macam baju kita. Kalau kain buat daripada baju kita, bila kamu pakai payung ni buat daripada baju kita ni, aja basah kamu. Sebab apa? Kain ni, okey, bila kena air akan tembus. Sebab apa? Dia menyerap air. Kalau yang kain hujan, kain payung ni, dia bersifat tidak menyerap air. Jadi air tak boleh tembus. Sebab itulah payung dapat menghalang kita daripada terkena air hujan. Okey? Seterusnya, tengok kasut kuning ni. Kasut kuning kawan kita pakai ni, abang ni pakai. Okey. Kasut getah dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Kasut getah ni dia buat daripada getah. Okey, kalau kasut sekolah kamu kebanyakannya buat daripada kain. Okey? Banding antara kasut getah dengan kasut sekolah kamu, bila hujan, kasut sekolah tu senang menyerap air. Jadi dia akan jadi basah, jadi lembap. Kaki kamu kat dalam kasut tu pun jadi sejuk. Kalau kasut getah ni, air tak boleh nak diserap. Dinding permukaan kasut getah tu tidak menyerap air. Jadi kaki kamu dalam kasut tu kering berbanding kasut sekolah kamu yang buat daripada kain. Okey? Seterusnya kita tengok pula cermin kaca pada kereta. Ni cermin kaca pada kereta. Dapat mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Sebab itulah kaca kereta tu, dia bersifat kalis air. Air tak tembus. Jadi tak adalah bocor. Okey? Jadi itu antara kepentingan objek yang tak boleh serap air. Untuk tadah air, untuk elak daripada hujan, untuk mengelakkan kaki kita daripada basah, dan juga memudahkan kita untuk bawa kereta dalam keadaan hujan. Air tak masuk. Okay? Jadi kat sini kamu kena faham kepentingan-kepentingan objek yang boleh serap air dan objek tidak boleh serap air. Okay? Ada kegunaan masing-masing. Okay, kita baca objek ni yang warna biru ni. Objek yang boleh menyerap air dan objek tidak boleh menyerap air penting dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Contoh kalau kamu nak minum, kamu perlu ambil cawan. Okey? Cawan. Cikgu ada cawan. Okay, bila nak ambil cawan, cawan kita kenalah bersifat tidak menyerap air. Okey? Tidak menyerap air. Jadi, bila kamu tuang air dalam cawan tu, air tu tak tembus permukaan cawan. Jadi cawan boleh menakung air. Bolehlah kamu minum. Itu pentingnya. Okay, sama juga dengan straw. Hari tu cikgu tunjuk straw. Straw
tidak menyerap air. Bila kita sedut, air tu boleh naik sampai ke hujung straw yang kita sedut tu. Bayangkan kalau straw tu bersifat menyerap air. Kamu sedut, air tu keluar daripada dinding straw. Bila nak sampai ke mulut? Okay? Sama juga kalau mak kamu nak masak air, nak jerang air, teko, cerik mesti bersifat tidak menyerap air. Tapi kalau yang mana kita nak bagi keringkan permukaan yang basah, kita kena gunakan objek yang menyerap air. Contoh kain lap kaki kan, letak dekat depan bilik air, nak lap kaki yang basah. Kemudian satu lagi, lampin pakai buang adik kamu, pampers. Pampers bersifat menyerap air. Air apa? Air kencing lah. Bila adik kamu pakai, dia terkencing, pampers tu dengan cepatnya akan menyerap air kencing tu supaya membuatkan keadaan adik kamu tu punggungnya kering, tidak rasa basah. Okey? Tapi kalau lama-lama banyak sangat dia kencing dalam pampers tu, kena ganti lah. Takut nanti apa? Takut nanti dah tak boleh nak keringkan air, takut bocor pula. Tapi dia pun bersifat menyerap air. Pampers tu pakai apa, lampin pakai buang. Jadi kita kena tahu setiap objek yang kat rumah kita ada yang bersifat serap air, ada bersifat tidak menyerap air, dan masing-masing ada kepentingan, ada kegunaan. Okey? Jadi cikgu harap kamu faham topik yang kita belajar pada hari ini, dan kita akan sambung pelajaran kita pada masa akan datang. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.